Bila Datuk campur tangan dalam hal seperti ini, hati saya tidak begitu seronok. Datuk ni selalu bertindak mahu mengajar dan memperbetulkan kesilapan diri saya di hadapan tetamu. Perbuatannya itu secara tidak langsung macam memperbodoh-bodohkan diri saya. Inilah perkara yang memang tidak saya gemari. Sebabnya, saya merasakan diri saya ni bukan lagi budak-budak yang berusia antara 9 hingga 10 tahun. Apa yang Datuk kamu cakap tu memang betul. Uda Lamat merenung muka saya. Sebagai mengambil hati dan rasa hormat pada orang tua, saya terus tersengih. Datuk menganggukkan kepala. Matanya merenung ke halaman rumah yang kelihatan membahang dengan cuaca yang panas. Selain daripada bentuk asalnya, iblis dan syaitan kadang-kadang menyerupai manusia. Boleh bercakap-cakap dengan manusia, memberi nasihat pada kita juga. Lanjut Uda Lamat dengan wajah yang serius. Peliknya, iblis boleh menyuruh dan menegah manusia daripada melakukan sesuatu. Sampuk Datuk. Uda Lamat kelihatan bertambah bersemangat. Kemudian, Datuk dan Uda Lamat terus menceritakan tentang peranan iblis dalam tingkah laku anak Adam. Biasanya, iblis atau syaitan akan menggoda manusia ketika seseorang itu berada di dalam keadaan yang marah dan bernafsu, melalui rasa dengki yang membara pada diri. Waktu manusia terlalu kenyang dengan makanan dan minuman. Ketika manusia menyukai perhiasan yang berlebihan, seperti hiasan bangunan, pakaian dan barang-barang kemas. Sifat tamak, sifat terburu-buru, menerusi sifat bakhil, juga menerusi rasa fanatik mazhab. Waktu manusia ketika itu mementingkan diri sendiri dan menerusi rasa ataupun sifat prasangka buruk terhadap saudaranya sesama Islam. Demikianlah Datuk dan Uda Lamat menguraikan peranan iblis. Saya menerima keterangannya itu sambil berfikir bahawa iblis ada 1000 cara untuk meruntuhkan dan mendorong manusia ke arah jalan yang tidak diredai oleh Allah. Saya terus menarik nafas panjang. Bila dalam diri manusia terdapat perkara-perkara yang disebutkan tadi, mudah saja syaitan dan iblis akan menjalankan jarumnya. Dengan nada suara yang lembut, Datuk mengungkapkan kata-kata itu. Dia renung ke arah saya. Cepat-cepat saya menundukkan kepala. Terasa angin yang berlegar-legar dalam ruang anjung menyentuh hujung rambut di pelipis kiri. Dan tanpa diduga, nenek menghidangkan 1 teko kopi panas bersama dengan 2 cawan kosong. Saya kira nenek terlalu lambat untuk menyediakan semuanya itu. Kenapa sudah berjam-jam Uda Lamat berada di rumah, baru nak disogokkan dengan kopi? Apakah Datuk mengeluarkan perintah agar nenek berbuat demikian? Timbul pertanyaan itu di dalam diri saya. Minta maaflah, saya terlambat, nenek bersuara. Awak buat apa hingga terlambat ni? Soal Datuk. Tadi saya ke kedai nak beli tepung untuk buat kuih nak jamu awak dan Uda Lamat. Sampai saja ke kedai runcit, saya tersangkut. Mendengar cerita orang atau belajar mengumpat, Datuk membuat tuduhan secara terbuka pada nenek. Saya lihat wajah nenek berubah. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang gembira bila dituduh secara melulu di hadapan tetamu. Sebagai isteri yang penyabar, kaya dengan pengalaman serta asam garam kehidupan, nenek tidak memperlihatkan kemarahannya. Dia tetap tenang dengan senyuman segar di bibir tua. Beberapa orang menasihatkan saya. Nenek berhenti bercakap. Dia tuangkan air kopi ke cawan untuk Datuk. Apa yang mereka nasihatkan awak? Tanya Datuk lalu berdirikan lututnya. Telapak tangan kanannya diletakkan ke atas tempurung kepala lutut kiri. Dia terus termenung sambil mengerutkan dahinya, tetapi sepasang matanya tertumpu ke wajah Uda Lamat. Siapa yang menasihatkan awak tu? Datuk mula cungkil rahsia. Nenek tetap tenang. Dia bersila di hadapan Datuk.
Tuan kedai menasihatkan kita supaya mengadakan jamuan ataupun semahan. Nenek mulakan cerita dengan wajah yang bersahaja. Tujuannya tu untuk menjamu penunggu hutan, penunggu gunung, penunggu paya supaya jangan diganggunya cucu kita dan orang-orang kampung yang lain. Nenek berhenti bercakap. Dia menelan liur. Tuan kedai tempat awak mengambil barang tu namanya Haji Taufik kan? Uda Lamat mengemukakan pertanyaan. Nenek menganggukkan kepala. Saya lihat Datuk resah, macam ada sesuatu yang mengganggu ketenteraman dirinya. Dah kenapa Pak Haji menyuruh kita membuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah? Uda Lamat seperti mengeluh. Nenek terus bangun, menuju ke ruangan dapur. Datuk kembali ke anjung rumah membawa segelas air halia yang sudah ditaruh dengan beberapa titik madu lebah. Air itu adalah untuk saya. Mungkin air halia bercampur dengan madu lebah mempunyai khasiatnya sendiri. Tak apa, tidak mengapa. Bila Uda Lamat pulang, perkara itu akan saya tanyakan pada nenek ataupun Datuk. Perbuatan kurafat. Suara Datuk keras. Sepasang biji matanya terbeliak merenung ke muka saya, menggigit bibir bersama dengan rasa kesal yang amat sangat. Iblis ni memang tak pernah berhenti dari berusaha menjadikan manusia memandang yang buruk itu baik, yang baik itu buruk. Memang sudah aku duga perkara seperti ini akan timbul. Lanjut Datuk lagi. Tak mengapa. Kita ni harus membetulkan tanggapan yang silap tu. Kita beritahu tempat kita mengadu dan meminta adalah hanya pada Allah yang Maha Besar. Bukannya pada penunggu. Bukannya pada keramat. Uda Lamat cuba menyejukkan hati Datuk. Iyalah. Ya. Kita berusaha ke arah itu. Sahut Datuk. Saya kira perkara yang dibincangkan itu habis di situ sahaja. Ternyata perkiraan saya itu tidak tepat. Datuk dan Uda Lamat terus bercerita tentang masalah yang bersangkut paut dengan pendirian masing-masing. Tentu saja perkara macam ni tidak menggembirakan saya. Saya nak keluar, nak jalan-jalan keliling kampung tu. Saya mengajukan permintaan pada Datuk. Uda Lamat renung ke muka saya. Jalan keliling kampung tu di mana? Datuk meminta kepastian. Biji matanya tertumpu ke wajah saya. Rasa cemas kembali bertandang dalam diri saya. Saya ni nak ke kebun. Saya nak tengok pokok pisang, betik dan lain-lain lagi. Ungkap saya penuh ikhlas. Tak payah. Datuk memberikan kata muktamad. Saya menelan air liur kecewa. Uda Lamat dapat membaca rasa hampa dalam diri saya melalui riak muka. Tak payahlah kamu pergi, Tamar. Kamu dengarlah cakap Datuk kamu tu. Kamu tu tak berpendak sihat lagi. Uda Lamat menyejukkan hati dan perasaan saya. Nasihatnya itu saya terima. Sebagai orang Melayu beragama Islam, kita adalah orang yang bertuah dan beruntung di dunia. Uda Lamat lunjurkan kedua belah kakinya, membayangkan dia mahu bercerita secara serius dan panjang pula. Kenapa yang awak kata macam tu? Tanya Datuk. Apa yang ada pada kita, tak ada pada orang Jepun, tak ada pula pada orang Inggeris dan tak ada pula pada orang Amerika. Jawab Uda Lamat. Jawapannya itu tidak menyenangkan diri Datuk. Dia mula merasakan keterangan Uda Lamat itu kebudak-budakan. Sebabnya, pada hemat saya, orang-orang Jepun, Perancis, Amerika dan Inggeris itu satu bangsa yang maju, dapat bergerak dan berkembang seiring dengan arus zaman pada abad ke-20. Masakan orang dapat mengikuti ataupun memiliki dengan apa yang ada pada diri mereka. Apa yang tak ada pada mereka tu? Kau nak kata mereka ni tak berilmu, tak ada Tuhan, tak ada adat dan budaya, sedangkan mereka ni menguasai semua bidang dalam dunia ni. Datuk menyanggah pendapat Uda Lamat. Dalam hati kecil saya setuju dengan pendapat Datuk itu. Saya kira Uda Lamat ni tidak dapat menghujahkan pendapat Datuk. Uda Lamat terus termenung. Agaknya berfikir untuk mencari jawapan. Apa yang tak ada pada mereka? Soal Datuk lagi.
Mereka tu tak ada iman, jawab Uda Lamat, membuatkan saya dan Datuk berpandangan sesama sendiri.